Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-Syekhul Muallif Hujjatul Islami Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Summa lam ba'da hadha annaka muhtajun ila ma'rifati thalathati fusulin la budda laka minha albatta wa fiha al-maqsudu. Ahaduha al-farqu baina khatiril khairi wa khatiril syarri fil jumlati. Wassani al-farqu baina khatiri syarrin ibtidaiyin aw syaitaniyin aw hawaiyin wa bimadha yufarriqu bainaha fa inna likulli wahidin minha daf'an min naw'in akhar. Wa thalithu al-farqu baina khatiri khairin ibtidaiyin aw ilhamiyin aw syaitaniyin aw hawaiyin lituttaba'u ma yakunu minallahi ta'ala aw minal mulhimi wa tujtanabu ma yakunu minasy syaitani wa kadzalikal hawa ala qauli man yaqulu bihi. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah Ahad bulanan, hari Ahad pertama, anjuran Masjid Al-Ikhlas, section 13 Shah Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 138 kalau yang terjemahan. Kalau yang bahasa Arab, muka surat 67 sebelah kanan kita. Iaitu daripada maka inilah jenis-jenis lintasan hati dan peranan-peranannya. Sebab kitab Minhajul Abidin ini disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala untuk membantu orang yang ingin menjadi ahli ibadah. Jadi mengikut kajian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seseorang yang ingin menjadi ahli ibadah perlu berjaya menentasi 7 dakian. Dan kita masih lagi membincangkan dakian yang ketiga, iaitu Aqabatul Awaiq.
perkara-perkara yang melambatkan, menghalang seseorang daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada 4. Pertama, dunia itu sendiri. Kalau tidak kena cara kita itu hidup di dunia, boleh menghalang kita daripada taat kepada Allah. Yang kedua, manusia. Kalau tidak kena cara kita berinteraksi dengan mereka, juga mampu menjadi penghalang kepada kita. Dan yang ketiga adalah syaitan, yang memang misi syaitan adalah untuk menyesatkan manusia. Dan yang keempat adalah hawa nafsu. Jadi kita ni masih di dalam yang ketiga. Kerana syaitan ini ada bisikan-bisikan dia. Dan manusia ni ada yang dipanggil sebagai khatir, iaitu lintasan hati. Dan setiap satu itu kita kena tahu, kerana setiap satu itu ada peranannya. Yang pertama, kita kena tahu perbezaan lintasan hati kebaikan, yang mana yang dalam hati kita itu merupakan satu lintasan kebaikan, dan yang mana merupakan lintasan hati kejahatan secara umum. Yang ni baik, yang ni buruk secara umum begitu saja. Tetapi yang kedua itu adalah secara terperinci, iaitu mengetahui perbezaan lintasan hati kejahatan yang dia dalam bentuk permulaan, atau lintasan hati yang daripada syaitan. Lintasan kejahatan juga daripada syaitan. Atau lintasan hati yang datang daripada hawa nafsu. Dan apakah yang akan dapat dibezakan antara ketiga-tiga lintasan hati itu? Kalau yang pertama, kita nak beza, ini lintasan hati yang baik, satu lagi ni lintasan hati yang buruk. Sekarang kita dah kenal pasti, ini lintasan hati yang buruk. Tapi adakah sebagai satu lintasan permulaan, atau lintasan yang datang dari syaitan, atau lintasan yang datang dari hawa nafsu? Kerana cara mendepaninya itu berbeza. Yang ketiga adalah perbezaan lintasan hati kebaikan. Yang tadi fokus kepada yang jahat, apa ciri dia, apa jenis dia. Yang ketiga ini lintasan hati yang baik, yang datang secara permulaan, satu. Atau lintasan hati yang baik dalam bentuk ilham, ya, daripada malaikat. Atau lintasan hati itu baik, zahirnya lah, tapi sebenarnya adalah was-was dari syaitan. Atau lintasan hati yang zahirnya baik, tetapi datang daripada hawa nafsu. Jadi kita boleh tahu beza antara jenis-jenis lintasan hati yang zahirnya baik ini, supaya dapat kita menjauhi apa yang datang daripada syaitan. Kita hanya mentaati, mengikuti apa yang dikenal pasti lintasan baik yang daripada permulaan, daripada Allah Ta'ala atau daripada malaikat mulhim. Tetapi lintasan hati yang zahirnya nampak baik, yang kita kenal pasti itu dari syaitan, dan itulah yang datang daripada hawa nafsu. Sebahagian ulama mengatakan kalau hawa nafsu dia tidak ada menyuruh dengan yang baik. Tapi sebagai ulama mengatakan hawa nafsu juga boleh mendorong kita dengan perkara yang baik. Tapi di sebalik kebaikan itu ada habuan nafsu yang membawa kepada keburukan. Qala rahimahullah ta'ala fa ammal faslul awwalu faqala ulama'una radhiyallahu anhum idza aradta an ta'lama khatiral khairi min khatirish syarri fatufarriqa bainahuma fazinhu bi ahadil mawazinal arba'ata fawazinhu bi ahadil mawazina al arba'ati yatabayyanu laka haluhu al awwalu an ta'ridal amra alladhi khatara bi balika ala syar'i fa in wafaqa jinsahu fa huwa khair wa in kana bididdi bi rukhsatin aw syubhatin fa huwa syarr
fa illam yastabin laka bihadzal mizani fa'aridhu 'ala al-iqtida. Baik, sekarang ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala memfokus kepada yang pertama dahulu, iaitu bagaimana membezakan lintasan hati kebaikan dan lintasan hati kejahatan secara umum. Maka telah berkata ulama-ulama kami, iaitu ulama-ulama tasawuf, moga-moga Allah redha kepada mereka, sekiranya kamu ingin tahu yang mana satukah lintasan hati kebaikan dan yang mana satukah lintasan hati kejahatan, dan kamu ingin membezakan antara keduanya, maka hendaklah kamu timbang, letakkan lintasan hati itu dengan salah satu daripada timbangan yang 4, supaya jelas kepada kamu jenis lintasan hati itu baik atau buruk. Ada penimbang dia, ada alat ukur dia. Apa dia alat ukur? Yang pertama, bahawa kamu itu meletakkan apa yang terlintas dalam hati kamu itu pada timbangan syarak. Timbang dengan hukum dahulu. Ini nombor 1. Yang ini paling basic lah. Kalau haram, lintasan hati baik macam mana? Kalaulah lintasan hati itu sesuai dengan jenisnya itu, maka itu adalah kebaikan. Ini adalah satu perkara yang wajib atau perkara yang sunat misalnya. Dan sekiranya ia adalah sebaliknya, dengan sebab sesuatu rukhsah, keringanan, ataupun sesuatu syubhah, keraguan, maka itu adalah kejahatan. Lalu kalau masih tidak jelas lagi, bila kamu bawa perkara ini pada timbangan syarak, tak jelas, kan? Dalam hadis Nabi SAW juga disebut al-halalul bayyin wa haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, tapi antara keduanya itu umur mustabihat. Ada perkara-perkara yang tak jelas. Nak kata haram, tak nampak dalilnya ataupun hukumnya haram. Nak kata halal, ada macam unsur-unsur yang tak bagus. Maka nak buat macam mana kalau tak jelas? Fa'aridhu 'alal iqtida' fa in kana fi fi'lihi iqtida'un bis salihin fa huwa khair, wa in kana biddiddi ittiba'an lit talihin fa huwa syarr. Kalau dari segi hukum tak jelas, maka lihat daripada sudut contoh dan ikutan, iaitu kalaulah kamu melakukan apa yang terlintas di hati kamu itu ada contoh daripada orang-orang soleh, maka itu adalah indikasi bahawa ianya satu kebaikan. Dan sekiranya sebaliknya, iaitu yang terlintas di hati kamu itu kamu dapati ada contoh daripada orang-orang yang jahat, maka itu indikasi bahawa lintasan itu adalah satu keburukan. Jadi siapa yang buat satu perbuatan itu juga kita ambil kira. Kalau dalam masyarakat, orang-orang soleh tak buat kerja macam tu, ya. Biasanya yang buat kerja macam tu adalah orang-orang yang jahat. Maka kita jauhi, walaupun hukumnya tak jelas. Fa illam yastabin laka bihadzal mizani fa'aridhu 'ala an-nafsi wal hawa fanzu. Bila kita nak cuba tengok adakah ini daripada perbuatan orang soleh ataupun perbuatan orang yang toleh. Toleh maknanya orang-orang yang jahat, pun tak jelas, tak nampak adakah ini dilakukan oleh mereka ataupun tidak. Lalu timbangan yang ketiga, hendaklah kamu timbang lintasan hati itu pada hawa nafsu kamu. Tengok, nafsu kita suka tak apa yang terlintas dalam hati itu. Wa in kana mimma tanfiru anhu nafsu nafratan taba'in la nafratan khasyatin wa tarhibin fa'lam annahu khair. Sekiranya hawa nafsu kamu itu merasa liar, merasa tak seronok dengan apa yang terlintas dalam hati itu,
sebagai satu keliaran yang semula jadi. Memang secara kita tengok saja nafsu tak suka. Bukan disebabkan takut pada sesuatu yang mendatang ataupun gurun, bukan. Memang nafsu tak minat benda macam itu. Maka ketahuilah bahawa lintasan hati itu merupakan kebaikan. Sebab nafsu ni, dia nature dia itu tak suka benda baik. Dalam Quran pun menyebut innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar sangat menyuruh kepada yang buruk-buruk. Jadi kalau yang baik dia tak suka. Wa in kana mimma tamilu ilaihi nafsu maila tab'in wajib latin la maila raja'in ila Allah Ta'ala wa taghrib fahuwa syarrun. Sekiranya apa yang terlintas dalam hati kamu itu nafsu kamu terus cenderung secara semula jadi nafsu seronok dengan benda itu. Bukannya cenderung itu kerana mengharap redha Allah ataupun tagrib kerana digalakkan dengan janji-janji fadilat dan sebagainya. Hanya nafsu tengok saja nafsu suka. Maka ketahuilah bahawa ia adalah satu lintasan kejahatan. Idzin nafsu ammaratun bisu la tamilu bi asliha ila khair. Kerana nafsu ini cirinya itu adalah menyuruh dengan yang buruk-buruk dan asalnya nafsu ini tidak cenderung kepada kebaikan. Fa bi ahadi hadhihi al-mawazin idza nazarta wa am antan nazara yastabinu laka khatirul khairi min khatiris syarri. Wallahu ta'ala waliyul hidayati bifadlihi innahu jawadun karim. Maka dengan salah satu daripada penimbang-penimbang inilah sekiranya kamu itu memerhatikan dan kamu mendalamkan kajian kamu, nescaya akan menjadi jelas kepada kamu mana satukah lintasan hati yang baik dan mana satukah lintasan hati yang buruk. Dan Allah Ta'ala jugalah yang memberi hidayah dengan kurniaannya. Sesungguhnya ia maha pemurah lagi maha mulia. Jadi kesimpulan untuk mengenal pasti antara lintasan hati yang merupakan kebaikan dan lintasan hati yang merupakan kejahatan secara umum, timbangannya 3. Ya. Pertama adalah timbangan syarak, yakni hukum. Yang kedua, kalau tidak jelas dari segi hukum, maka lihatlah perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang baik atau itu adalah perbuatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang jahat. Kalau itu perbuatan orang-orang baik, itu indikasi bahawa lintasan hati itu baik, dan sebaliknya, maka itu lintasan hati yang buruk. Dan kalau tidak jelas juga, tidak ada contoh perbuatan itu daripada orang baik atau orang yang buruk, orang jahat, maka kita test dengan nafsu kita, lihat nafsu ini secara tabiat dia suka atau benci kepada lintasan hati itu. Kalau nafsu suka, indikasi lintasan hati itu buruk, dan kalau nafsu benci, maka itu indikasi lintasan hati yang baik. Qala rahimahullah ta'ala wa amal faslu tsani faqala ulama'una idza aradta an tufarriqa baina khatiri syarrin yakunu min qibali syaitani wa baina khatiri syarrin yakunu min kabali hawan nafsi au min qibalillahi ta'ala ibtida'an fanzur fihi min thalathati awjuh. Adapun yang kedua, iaitu nak fokus kepada lintasan hati yang buruk saja, tetapi apa jenis dia, maka telah berkata ulama-ulama kami, iaitu ulama tasawuf, apabila kamu ingin membezakan antara lintasan kejahatan yang punca daripada bisikan syaitan dan lintasan kejahatan yang puncanya daripada hawa nafsu, atau lintasan kejahatan secara permulaan, itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kamu perhati daripada 3 sudut. Ahaduha in wajadtahu musammiman ratiban ala halatin wahidatin wa huwa minallahi ta'ala aw min hawan nafsi
Wa in wajadtahu mutaraddidan muttariban fa'lam annahu minasyaitan. Jika anda mendapatinya, di Musad 140 ya, lintasan hati itu nampaknya kuat dan tetap, konsisten dan tidak berubah-ubah, maka lintasan itu sama ada daripada Allah Ta'ala atau daripada hawa nafsu. Sebaliknya, jika anda mendapati lintasan itu adalah dalam bentuk keraguan-raguan, ragu-ragu dan berubah-ubah, maka ketahuilah ia datang daripada syaitan. Dan adalah setengah daripada salihin rahimahumullah mengatakan bahawa perbandingan hawa nafsu itu sebagai perbandingan seekor harimau. Kalau kita nak bandingkan, seperti seekor harimau. Apabila ia berlawan, maka ia pantang lari, melainkan dengan pukulan hebat dan kekerasan yang nyata yang dapat menundukkannya. Ini ibarat hawa nafsu. Kan kalau kita tengok dalam National Geographic atau video-video yang harimau memburu, dia tak give up ya. Kadang-kadang buaya dalam air pun dia tangkap. Dia walaupun dia tempat di darat, buaya tu di air, kalau dia rasa agak-agak boleh makan, dia pun tangkap buaya buat naik. Apa sangat kalau zebra dan sebagainya. Tapi ada kalanya kita lihat dia pun lari juga. Ada setengah zebra tu melawan, ataupun kerbau ni melawan, sampai ditanduk melambung-lambung ya. Tu dia lari lah. Sebab pukulan tu kuat, dia tak tahan. Kalau setakat pelan-pelan saja, itu dia masih melawan lagi. Itu ibarat hawa nafsu. Rupanya nak mengalahkan hawa nafsu ni tak mudah. Atau perbandingannya sebagai seorang khawarij. Khawarij ini satu golongan yang tersasar daripada landasan ahli sunnati wal jamaah. Lalu dengan dia keliru itu, dia melawan kepada orang Islam yang lain dan menuduh orang Islam yang lain itu kafir. Ini di awal-awal Islam dahulu berlaku kepada golongan yang tak setuju dengan majlis tahkim ya, apabila berlaku pertikaian politik antara Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Sayyidina Muawiyah ya, radhiyallahu taala anhu. Lalu ada usul untuk berdamai ya, ceasefire, settlekan pertikaian politik itu secara aman, bukan secara senjata. Lalu berlakulah majlis tahkim, dan ada golongan yang kata ini tak betul. Menyelesaikan secara majlis tahkim ini bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul, kerana sepatutnya hukum itu adalah hukum Allah. La hukma illa lillah. Tak ada hukum melainkan hukum itu milik Allah. Jadi majlis tahkim ni kamu berhukum kepada manusia, ini kafir. Padahal menyelesaikan masalah dengan perbincangan itu juga Quran dan Sunnah yang suruh. Perangai ada zaman sekarang pun ada perangai macam ni. Kita itu nak berpegang pada Quran dan Sunnah. Tak perlu kita nak ikut mazhab-mazhab. Habis mazhab ambil pada mana? Dan pada Taurat kan ambil pada Injil mazhab kita ni. Kan ambil pada Quran dan Sunnah. Ini fikrah khawarij. Jadi khawarij ni dia semangat lain sebab dia rasa dia betul. Lain golongan yang ahli maksiat, golongan yang tak suka nak buat kerja-kerja agama ni, dia tahu dia salah. Jadi dia tak bersemangat macam khawarij. Khawarij ni dia bersemangat kerana dia rasa dia betul. Yang berperang kerana semangat beragama, hampir langsung dia tidak mahu berundur. Kerana dia rasa kalau dia mati pun mati syahid. Macam Daesh, ISIS. Ramai antara mereka itu bahkan ada yang sanggup bom diri sendiri. Suicide bomber. Kerana bagi dia, kalau aku mati pun dapat syurga. Bidadari menunggu. Yang berbeza kalau misalnya yang berperang kerana untuk rebut kawasan, untuk duit, itu agak-agak ni dia lari lah. Dia berperang untuk senang. Kalau sampai nak mati, baik tak payah. Ya. Yang tadi yang khawarij itu dia rasa dia berperang untuk syurga.
Hampir langsung dia tidak mahu berundur kembali hinggakan dia rela dibunuh di medan perang. Dan perbandingan syaitan pula sebagai perbandingan seekor serigala yang apabila anda mengusirnya dari satu pihak, serigala nak makan kambing, kita nampak kita halau, dia lari, dia cari ikut lain pula. Tu yang kita kata tipu daya syaitan tu, dia tak konsisten. Agak-agak kita bertahan sebelah sini, dia masuk ke celah lain pula, pada sisi yang lain pula, dia bagi idea ikut lain. Yang penting kita sesat lah. Itu target dia. Sama ada kita sesat dengan maksiat pun okey, kita sesat dengan ibadat pun okey. Dia tak kisah. Yang dengan ibadah tu payah. Macam mana orang boleh sesat dengan ibadah? Kalau buat dengan tak betul, sama ada tak betul kelakuannya atau tidak betul niatnya. Yang kedua, jika anda mendapati lintasan hati itu datang selepas dosa yang telah anda lakukan, maka ia adalah daripada Allah Ta'ala sebagai satu kehinaan atau siksaan disebabkan sial dosa itu. Kita buat benda maksiat, datang lagi lintasan hati yang buruk. Itu sebagai balasan kepada perbuatan kita tadi, sebagaimana yang disebut dalam ayat suci Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, maknanya bukan. Sebelum tu ada ayat yang mengatakan, orang kafir kata ayat Quran ni asatirul awalin, ayat Quran ni dongeng. Tak ada benda-benda ni, orang dulu-dulu buat cerita je ayat Quran ni. Ada yang macam itu. Sampai sekarang ada orang yang anggap Quran ni dongeng. Jadi dijawab tidak, ayat Quran ni bukan dongeng. Habis yang rasa payah nak terima, balrona ala qulubihim, bahkan ada karat di atas hati-hati mereka, bima makanu yaksibun, dengan sebab kotoran dosa yang mereka lakukan. Jadi dosa ini dia memberi kesan kepada hati, ibarat karat kepada besi. Besi tu asalnya elok, tapi disebabkan karat tu dia jadi rosak, akhirnya tak boleh guna. Jadi hati tu dia ada karat. Sementara karat tu sedikit, bersihkan. Bersihkan macam mana? Dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Kalau dibiarkan sampai habis berkarat semua, tak boleh buat apa. Macam kereta lah, karat sikit-sikit kita boleh alih buang. Kalau habis satu kereta dah karat, tak buat apa. Guru saya, iaitu guru pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah ta'ala telah berkata, begitulah dosa-dosa itu akan membawa kepada keras hati yang bermula dari lintasan hati, kemudian membawa kepada dosa, lalu hati menjadi keras dan berkarat. Itu yang kita lihat kadang-kadang setengah orang, nasihatlah macam mana pun, dakwahlah macam mana pun, dia macam tu. Bahkan berlaku benda-benda yang kalau orang lain mungkin dah insaf, dah taubat, berlaku kematian, berlaku kemalangan, berlaku ujian dan pelbagai, dia macam tu juga. Ini kita tak mahu. Dan jika lintasan hati itu tiba-tiba bermula bukan selepas pelakuan dosa daripada anda, maka ketahuilah bahawa lintasan hati itu daripada pihak syaitan. Inilah kebanyakan yang berlakulah, kerana sesungguhnya syaitan itu dia memulakan dengan mengajak melakukan kejahatan, dan dia sememangnya menuntut penyesatan. Memang itu target dia, misi dan kerja dia, nak bagi manusia sesat. Dengan memujuk seseorang sebagai umpan, memerangkapnya dalam segala hal. Qala rahimahullah ta'ala, wa thalithuha in wajadtahu la yad'ufu wa la yaqillu bi dzikrillahi ta'ala wa la yazulu fahuwa minal hawa. Wa in wajadtahu yad'ufu wa yaqillu bi dzikrillahi subhanahu wa huwa minasy syaitan. Kama dzukira fi tafsiri qaulihi ta'ala min syarril waswasil khannas. Inna syaitana jathimun ala qalbi ibni Adam idza dzukirallahu ta'ala khonasa.
wa idza ghafala waswasa. Jadi yang ketiga, jika anda mendapati lintasan hati itu tidak menjadi lemah dan tidak berkurang dengan zikrullah. Lintasan hati yang nak buat jahat tu, bila kita berzikir pun dia duk kuat macam tu juga. Dan dia tak pergi. Dia duk main situ juga. Padahal kita dah berzikir, kita dah baca Quran, kita dah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, macam-macam lah. Itu daripada hawa nafsu. Kalau kuat macam itu daripada hawa nafsu. Jadi kena elak punca dia. Misal lah, kalau nafsu seorang lelaki dengan perempuan, kalau duduk berdua-dua, agak-agak boleh hilang dengan a'udzubillah. Tak boleh. Kena lari, kena keluar daripada tempat tu. Sebaliknya, jika anda mendapati lintasan itu dia jadi lemah, dia jadi kurang dengan zikrullah, maka itu adalah lintasan hati daripada syaitan. Bila kita berzikir apa, hilang lintasan hati yang buruk tadi, itu tanda ia daripada syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala, min syarril waswasil khannas, dalam surah An-Nas, bahawa syaitan itu dia duduk, office dia kat mana? Kat hati anak Adam. Syaitan dia bekerja, office dia hati kita. Apabila hati anak Adam itu mengasihi Allah Ta'ala, nescaya dia mengundurkan diri. Itu kadang-kadang orang pelik. Sepatut yang panas dengan zikrullah ni syaitan. Ni kadang-kadang manusia pun ada yang tak suka. Ya, orang berzikir bid'ah lah, tak ada dalil lah, Nabi tak buat lah. Kan zikir itu ibadah umum. Tak mesti kena ada dalil zikir 1000 kali, tak ada mesti ada dalil zikir pagi, tak mesti ada dalil zikir petang, tak ada mesti ada dalil zikir dalam bangunan, tak ada mesti ada dalil zikir di padang. Sebab dalil sudah ada, wazkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu zikir akan Allah Ta'ala sebagai zikir yang banyak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah puji orang zikir akan Allah Ta'ala itu dalam keadaan berdiri, Allah puji. Dalam keadaan duduk, Allah puji. Bahkan dalam keadaan berbaring. Kata setengah ahli tafsir, ai fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Ya, tak berdiri, tak duduk, tak berbaring pun zikir juga. Ada ke orang tak berdiri, tak duduk, tak berbaring? Jarang. Ada jarang. Apa dia? Tu orang yang free fall tu, yang main parachute, dia tak berdiri. Masa dia tengah jatuh tu, dia tak berdiri, dia tak baring, dia tak duduk. Habis tak payah zikir lah. Maksud tu lah elok berzikir. Mana tahu parachute tak terbuka ke apa ke, kan? Mati dalam iman kurang-kurang. Ya. Jadi sepatutnya yang panas dengan zikir ni hanya syaitan. Jangan kita pula berperangai seperti syaitan, tak suka dengan orang-orang berzikir. Kalau syaitan memang, kalau zikir dia lari. Dan apabila anak Adam itu lalai, lupa kepada Allah, maka dia akan datang balik buat kerja dia, mewaswaskan hati anak Adam itu. Wa ammal faslu tsalits, yang ketiga dan terakhir, iaitu nak fokus kepada yang baik. Yang pertama nak beza baik dan buruk. Yang kedua fokus kepada lintasan yang jahat sahaja, daripada mana sumber dia. Dan yang ketiga adalah nak fokus pada lintasan yang baik sahaja, dan yang mana satu daripada mana. Idza aradta an tufarriqa baina khatiri khairin yakunu min Allah Ta'ala aw min al-malaki fanzur fi dhalika min thalathati awjuhin. Apabila kamu ingin mengetahui dan membezakan antara lintasan baik yang datang daripada Allah Ta'ala atau daripada malaikat, maka perhatikan daripada 3 sudut. Ahaduha an tanzura fa in kana qawiyan musammiman fa huwa min Allah Ta'ala, wa in kana mutaraddidan fa huwa min al-malaki, id huwa bi manzilati nasihin yadkhulu ma'aka fi kulli janibin wa wajhin wa yu'ridu 'alaika kulla nushin raja'a ijabatika wa warbatika fil khair.
Kalau sesuatu lintasan hati itu adalah lintasan kebaikan, maka kamu perhatikan, sekiranya ia adalah lintasan yang kuat dan konsisten, maka itu adalah lintasan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Dan sekiranya lintasan kebaikan itu mutaraddid, sekejap daripada sudut ini, sekejap sudut macam ini, ya, tapi baiklah, maka itu daripada malaikat. Kerana malaikat itu ibarat tukang nasihat yang dia itu sentiasa berada di sisi kamu dan menasihati daripada pelbagai sudut dan daripada pelbagai arah, ya. Dan dia memberi nasihat itu, yang penting kamu itu ikut kepada kebaikan, ya. Jadi sekejap macam ini suruhan dia, suruh bersedekah, sekejap macam ini suruh bersihkan tempat-tempat kotor, sekejap dia suruh pergi mengaji, ya. Jadi itu adalah ilham daripada malaikat. Kerana malaikat ini dia seumpama penasihat. Wasadi in kana aqiba ijtihadi minka wa ta'atin wa fahuwa min Allah Ta'ala. Yang kedua, sekiranya datang lintasan baik itu selesai daripada kita itu bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, selesai daripada kita itu bertaubat, selesai daripada kita itu tahajud, selesai daripada kita itu berzikir, maka itu tandanya lintasan daripada Allah. Dalil firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang yang bersungguh-sungguh pada mentaati kami, pada patuh kepada perintah kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka itu jalan-jalan kami. Jadi natijah daripada bersungguh-sungguh itu dapat hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dan orang yang mencari hidayah itu sentiasa Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Wa in kana mubtada'an fahuwa minal malaki fil aghlab. Kalaulah lintasan kebaikan itu bukan lepas kita buat satu ketaatan, bukan selepas kita itu bersungguh-sungguh mentaati Allah Ta'ala, kebiasaannya itu adalah daripada malaikat. Wa thalithu in kana fil usuli wal a'malil batinati fahuwa minallahi subhanahu, wa in kana fil furu'i wal a'mali zahirati fahuwa minal malaki fil aksar. Kalaulah lintasan kebaikan itu pada perkara-perkara pokok, yakni perkara-perkara akidah, kita jadi nampak, faham dah kita kenapa ahli sunnah wal jamaah pegang macam ni. Soalnya kita pun tak jelas. Kita sangkakan ahli sunnah wal jamaah ni tak ikut Quran. Lalu bila kita duduk kita nampak, betul lah, betul. Itu pada perkara usul. Dan juga amal-amal batin, lintasan hati kita untuk ikhlas, lintasan hati kita untuk tawakal, lintasan hati kita untuk sabar, untuk syukur, untuk redha, itu namanya amal batin. Maka itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya lintasan kebaikan itu pada perkara-perkara cabang, perkara-perkara amalan, dan juga amal-amal yang zahir, sembahyangnya, puasanya, sedekahnya, maka ini kebiasaannya daripada malaikat. Id al-malaku la sabila lahu ila ma'rifati batinil abdi fi qawli aksarihim. Kerana berbeza, Allah Ta'ala mengetahui isi hati manusia, malaikat tidak mengetahui apa yang batin dalam hati seorang hamba, pada pendapat kebanyakan ulama. Maknanya malaikat tahu apa yang kita buat zahir ni, tapi yang dalam batin malaikat tidak tahu, kata kebanyakan ulama. Wa amma khatirul khair alladhi yakunu min kabali syaitan istidrajan ila syarrin yarba alaihi. Adapun lintasan yang zahirnya baik tapi rupanya daripada syaitan. Apa tujuan pula syaitan suruh buat baik? Istidrajan ila syarrin, supaya orang tu terlajak untuk jadi jahat.
Kan kisah yang masyhur bagaimana seorang ahli ibadah, syaitan iblis datang menyamar sebagai ahli ibadah juga. Berbeza ahli ibadah ni ada masa dia makan, ahli ibadah yang sebenarnya iblis tu masa makan pun ibadah. Yang ni ada masa dia penat, dia tidur, dia sedar tengok yang kawan dia tu masih ibadah tak tidur. Lalu lintasan yang zahirnya baik, aku pun nak jadi macam dia juga. Aku nak ibadah bersungguh-sungguh macam dia. Sebenarnya itu istidraj. Itu melajakkan dia kepada kejahatan. Akhirnya bila ditanya apa rahsia, apa tips untuk jadi macam itu, kata iblis, saya dahulu ahli maksiat, buat macam-macam maksiat. Jadi sekarang baru saya bertaubat. Itulah sebab saya ni tak berhenti ibadah. Kalau saya nak makan, saya teringat maksiat saya tak jadi makan. Kalau saya nak tidur, saya teringat maksiat saya tak jadi tidur. Habis nak macam mana? Kena buat maksiat dulu lah. Tengok. Asalnya itu lintasan kebaikan, nak banyak ibadah. Akhirnya membawa kepada kejahatan, iaitu buat maksiat. Nak buat maksiat, bunuh orang, tak berani. Nak berzina, tak tergamar. Minum arak bolehlah. Minum arak, hilang akal. Masih hilang akal tu berzina. Lepas berzina, takut pula perempuan tu bagi tahu kat orang, dibunuhnya perempuan tu. Bermula dengan lintasan hati yang nampak seolah-olah baik. Falaqad qala syekhuna rahimallahu taala, unzur in wajadta nafsaka fi dhalikal fi'li alladhi khatara bi qalbika ma'a nashatin la ma'a khasyatin wa ma'a ajlatin la ma'a ta'annin wa amnin la ma'a khaufin wa ma'a aman 'anil 'aqibati la ma'a basirah fa'lam annahu minasyaitan fajtanibhu. Perhatikan, sekiranya engkau dapati diri kamu ketika melakukan perbuatan yang katanya baik itu betul-betul cergas, dengan penuh berselera lah buat perbuatan itu, tidak diiringi dengan rasa takut dan dengan kegopohan, bukan diiringi dengan tenang. Jadi kawan-kawan yang terlibat dengan usaha-usaha dakwah, menyebarkan video itu ini kena tengok ni. Kadang-kadang kamu buat sebarkan video itu dengan rasa takut kepada Allah, atau rasa seronok nak menjatuhkan aib orang, nak membuat character assassination atau apa, atau masa kamu video tu kamu ada rasa takut pada Allah. Ni nak buat ni dengan penuh kegopohan, tinggal tersilap jadi fitnah pada orang, atau kamu tu cermat, cek dulu, husnuzon dulu, kod dia maksud lain, kod dia tergelincir lisan, nak kata lain tapi tersalah kata lain, begitu. Dan kamu lakukan tu dengan rasa aman, seolah-olah kamu tu ahli syurga, bukan dengan rasa takut, bimbang-bimbang, terbuat dosa, dan dalam keadaan kamu tu buta, tak nampak apa natijah ni. Aku buat ni apa yang akan membawa kepada apa, tak nampak. Bukan secara basirah kamu nampak betul-betul, kalau saya buat macam ini natijahnya nanti, maka ketahuilah bahawa lintasan itu walaupun zahirnya baik daripada syaitan, maka hendaklah kamu jauhi. Wa in wajadta nafsaka ala diddi dzalika, kalau kamu dapati diri kamu itu kontrari pada apa yang disebutkan tadi, iaitu kamu buat itu ma'a khasyah, ada rasa takut kepada Allah, la ma'a nasya, bukan beria-ria, ma'a ta'annin, la ma'a ajlah, dengan bertenang, hati-hati, bukan dengan gopoh, wa ma'a khaufin, la ma'a amnin, dengan rasa takut, bukan dengan rasa kamu tu seolah-olah sudah jadi ahli syurga, seolah-olah kita saja ikut sunnah, orang lain semua sesat. Wa ma'a basarah lil aqibah, la ma'a ama, dan kamu melakukan dengan keadaan kamu jelas pasti apakah natijah akhirnya, bukan dalam keadaan membuta tuli. Fa'lam annahu minallahi subhanahu au minal malak, ketahuilah bahawa itu daripada Allah Ta'ala atau daripada malaikat. Qultu ana, aku pula berkata, iaitu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, wa ka'anna an-nasyata khifatun fil insani lil fi'li min ghairi basiratin wa dhikri thawabin yunshituhu fi dhalika wa amma thani wa amma ta'anni fa mahmudun illa fi mawadi'in ma'lumah ma'dudah. Imam Ghazali berpandangan bercergas bersegera itu
adalah satu keringanan pada manusia untuk melakukan sesuatu tanpa dia nampak apa natijahnya. Dan ada kalanya dia cergas itu kerana dia ingat pahala, dia ingat ganjaran baik daripada Allah. Wa amma ta'anni, adapun bertenang itu terpuji kecuali pada beberapa perkara yang disuruh bersegera. Kita buat slow-slow, itu terpuji secara umum. Tapi ada pengecualian. Wa zakara fil khabari wa zukira fil khabari anin Nabi SAW, telah disebutkan dalam satu riwayat daripada Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan, bersegera itu, bergopoh-gopoh itu daripada syaitan. Illa fi khamsati mawadhi'ah, kecuali pada 4 perkara, kepada 5 perkara. Tazwijil bikri idza adrakat, yang pertama, bersegeralah mengkahwinkan seorang anak dara, teruna pun sama juga, bila dia telah sampai masa dia. Kan anak-anak kita ni ada masanya dia budak-budak lah, dia tak fikir pun nak kahwin. Tu kita didiklah dia dengan akhlak, dengan ilmu. Tapi kadang-kadang kita dapat detect, dia ni mula, kalau orang tak kata, dah gatai dah ni. Dah gatai, dah nampak minat pada the opposite sex kan. Itu elok dikahwinkan. Lebih lagi di zaman kita ini, dibimbangi terjerumus di dalam perzinaan, masalah sosial, buang bayi dan sebagainya. Wa qada'id dain idza wajaba, yang kena bersegera yang kedua adalah bayar hutang bila dah sampai masa dia. Ini ramai antara kita pandang remeh. Lagi boleh tangguh, lagi tuan dia tak minta, kita buat tak tahu. Janji nak bayar minggu depan, dah sebulan tak bayar, dia tak minta pun, ya bukan masalah dia minta tak minta. Bila dah sampai masa, kamu bayar. Wa tajhizil mayyiti idza mata, dan menyempurnakan jenazah apabila telah meninggal dunia. Tak perlu nak dibiarkan lama-lama. Wa qira ad-dhaifi idza nazala, dan melayan, menjamu tetamu apabila dia datang. Jangan biar tetamu tunggu setengah jam, tak ada orang layan. Kalau kata kita ada urusan lain, layan dulu sekejap, duduk sekejap ya, hidangkan air sikit, saya nak masuk semayang, saya belum semayang, misalnya gitu. Wa taubati minaz zambi idza aznaba, dan yang kelima yang kita tak boleh tangguh adalah bertaubat dari dosa apabila kita buat dosa. Tak apalah, pergi haji nanti aku taubatlah, sempat ke? Ataupun dah masa nak pergi haji itu hati dah kerah dah tak mau taubat lagi. Ataupun umur tak sampai besok. Maka bersegera dalam bertaubat itu adalah pengecualian daripada keumuman sesuatu itu, jangan kita lakukan dengan gopoh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.